أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Ayat ini ialah ayat di awal suratul Baqarah. Kalau tuan-tuan buka Quran, surah yang paling panjang dalam Quran ialah suratul Baqarah. Merangkumi 3 juzuk. Juzuk Alif Lam, juzuk Sayaku, dan juga masuk sikit juzuk Tilkar Rusulu, juzuk yang ketiga. Di awal suratul Baqarah Allah Ta'ala menceritakan, sebelum daripada Allah cerita benda lain, sebut benda lain, Allah Ta'ala suruh kita yakin dulu bahawa Quran adalah satu kitab la raiba fih, yang tidak ada syak, yang tidak ada keraguan, yang tidak ada salah, yang tidak boleh dipertikaikan. Maka ayat inilah Allah mula di awal suratul Baqarah, sebelum daripada Allah cerita bab Arab, bab judi, bab sembahyang, bab tu, bab ini, Allah cerita dulu Quran supaya manusia tu yakin, beriman kepada Al-Quran, kerana Al-Quran itu kalamullah, bukan perkataan daripada makhluk, bukan rakaan Nabi, bukan rakaan manusia, tetapi Al-Quran adalah kalam yang ditulis, yang dicetak daripada Lauh Mahfuz yang asalnya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini Allah Ta'ala mula dengan perkataan Alif Lam Mim. Kalau tuan-tuan buka Quran, dalam Quran ni banyak ayat. Allah Ta'ala mula dengan 3 huruf. Ada ayat Tuhan buat 2 huruf. Contohnya Yasin, 2 huruf. Yasin, huruf Ya, huruf Sin. Alif Lam Mim, 3. Ada ayat 4. Alif Lam Mim Ra. Ada 5. Ada 6. Ada juga Sa. Nun wal qalami wa ma yasturun. Sa huruf. Kadang-kadang Allah guna 2 huruf. Kadang-kadang Allah Ta'ala guna 3 huruf. Kadang-kadang Allah guna 4 huruf. Kadang-kadang guna 5. Kenapa? Ulama mufassirin menyebut dalam kitab-kitab tafsir bahawa tiap-tiap huruf Quran, hok mana Allah mula Sa, atau 2, atau 3, menunjukkan surah ini surah yang penting, surah yang di dalamnya terkandung benda rahsia. Dan makna huruf 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni tak ada orang tahu, kata ulama tafsir, melainkan wallahu a'lam, Allah lebih tahu. Kalau kita buka kitab-kitab tafsir, tafsir Al-Jalalain atau tafsir An-Nasafi, tafsir Ar-Rawh wal Rayhan, tafsir Syekh Abdul Qadir Jailani, dan banyak lagi kitab tafsir-tafsir yang lain, semua ulama tafsir kata di bawah tu Allahu a'lamu bi muradih, Allah lah yang tahu apa hak murad nak. Hak huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf dan 6 huruf, tak ada orang tahu makna dia hakikatnya
illallah, malaikat Allah saja tahu. Awal suratul Baqarah Tuhan guna alif lam mim, 3 huruf. Semua ulama tafsir kata Allahu a'lamu bi muradih. Allah tahu apa makna alif lam mim sebenar, tak ada orang tahu. Tapi ulama tafsir kata tiap-tiap surah yang dimula dengan huruf sa 2, 3, 4, 5 ni menandakan surah tu penting. Surah yang banyak mengandungkan rahsia-rahsia hukum hakam di dalam tu. Mula-mula sekali Allah Ta'ala sebut sa 2, 3, 4, 5 huruf. Supaya kita kecek dengan orang. Kadang-kadang benda penting ni kita sa ya. Kita tak kecek banyak, kita pakai sa kan? Orang ngerti selalu kan? Ya. Orang tak ada orang kecek kak tak ada. Benda penting ni orang yang sepatah ya. Ya, cukup. Orang yang mungkin awak gini lah, awak gini. Kita berjawab, ya. Saya sepatah ya. Kadang-kadang kita kecek dengan orang 2 patah. Kadang-kadang kita kecek dengan orang 3 patah, 4 patah, 5 patah. Allah bila nak suruh kita faham Quran, Allah guna berbagai-bagai huruf, berbagai-bagai kalimah nak suruh kita faham. Supaya kita kecek dengan orang juga. Banyak kadang-kadang guna kalimah 2, 3, 4. Jadi Allah guna Quran pula begitu juga. Ini hebatnya Quran. Inilah mukjizat Quran. Al-Quran adalah mukjizat yang paling besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi ni banyak. Boleh belah bulan, boleh Isra' Mi'raj, naik ke langit, tengok surga neraka, tengok tu, tengok ni. Tapi semua mukjizat tu habis ketika Nabi hidup. Tetapi Al-Quran mukjizat yang berkekalan hatta ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sebab tu Quran hari ni ada lagi. Orang duk baca lagi, duk tengok lagi, duk dengar lagi. Karena Quran itu mukjizatun kubra, mukjizat yang paling besar lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususiyah yang Allah beri kepada Nabi akhir zaman yang tidak ada Nabi selepas itu, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran asal perkataan qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan, tu makna Quran. Quran ialah qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan, adalah sebuah bacaan yang Allah waktu turun bagi manusia supaya baca. Bukan suruh simpan dalam mari. Hari ini banyak orang di Mekah beli Quran hok besar-besar. Go 200 riyal, 300 riyal, tapi pergi simpan dalam mari. Nak tu mari bahasa Siam. Ruktu tu kata mari ya. Ya tu banyak, mari pun tu, kotak pun tu juga. Ruktu kata kotak, ruktu kata mari, boleh berlaku. Beli Quran, bubuh dalam mari, hok 200, 300, tak baca, tak dapat dah. Kerana tujuan Allah nak tahu Quran ialah supaya kita baca. Dan kita kena ingat Quran ni Allah Ta'ala ayat awal lagi, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fih. Zalikal kitab, yang demikian itu kitab. Apa dia guna zalika? Kalau kita mengaji nahwu di sini makna yang dalam. Kalau kita nak kecek dengan orang mana jauh, kita ayat nuh. Tapi bapa kitab Quran ni duduk depan kita dah. Tapi bapa Tuhan guna kalimah zalika, isim isyarat hok baik, hok jauh. Bapa Tuhan tu ayat hadzal kitab. Sepatutnya Tuhan sebut Alif Lam Mim, hadzal kitab la raiba fi. Tapi tak guna kalimah hadza, guna zalika. Isim isyarat lil baik, hok jauh.
Ulama tafsir beritahu, kerana Quran ni bila mu ikut, mu bukan selamat dunia saja. Ho jauh kamu akan hadap akhirat, kamu akan selamat bila kamu ikut Quran. Ikut Quran akan selamat. Quran hok mu tengok depan, tapi bila mu ikut dia sampai ke akhirat, sampai ke surga, sampai bertemu dengan Allah, kamu akan selamat. Zalikal kitab, inilah kitab ni. Walaupun jauh, ni kitab ni, Quran ni. La raiba fih. Mungkin ingat bahawa dalam Quran itu la raiba fih, tidak ada syak walaupun satu huruf. Tidak ada keraguan walaupun satu huruf. Tidak ada syak walaupun satu hukum. Tidak ada keraguan walaupun satu hukum yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kitab yang paling besar atas dunia ni ada 4 kitab. Allah waktu kitab paling ni ada 140 kitab. Kitab yang paling besar 40 kitab. Yang pertama Allah Taala waktu Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kitab Taurat untuk Nabi Musa. Yang ketiga kitab Zabur untuk Nabi Daud. Yang keempat kitab Injil untuk Nabi Isa bin Maryam. 4 kitab. Semua kitab ni dihapuskan oleh Allah. Taurat dihapus, Injil dihapus, Zabur dihapus setelah wafatnya nabi-nabi mereka. Tetapi Al-Quran, walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah, tapi Quran masih ada, masih kekal sampai hari kiamat. Ini hebatnya Quran. Inilah mukjizat yang diberi oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah Al-Quran ini Allah Taala sebut zalikal kitabu la raiba fih. Quran sebuah kitab yang tidak ada syak, yang tidak ada keraguan walaupun satu huruf. Siapa dia tak percaya pada Quran, syak pada Quran, Allah Taala cabar dia. Wa in kuntum fi raibin mimma. Dalam ayat Quran banyak Allah Taala sebut, bila kamu tidak percaya dengan apa yang kami buat turun Quran ni, akhir ayat tersebut, fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada. Wa mari ayat Quran lain, satu huruf ataupun satu hukum, satu muka surat, dia serupa dengan Quran aku buat, kata Allah. Jawabnya mu tak lewat lagi. Bila kita tak percaya pada Quran, Allah Ta'ala cabar kita, buat mari Quran lain, dia serupa dengan aku buat. Jawabnya tak ada orang boleh reka. Sebab Quran datang daripada Allah, bukan otak Nabi kita, bukan daripada fikiran Nabi. Quran datang daripada Allah. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut la raiba fih. Sekali-kali tidak akan ada, tidak akan syak sampai hari kiamat. Dunia hari ini berlaku orang cetak Quran yang baru. Banyak sekarang ni tuan-tuan, Quran orang buat bagi. Orang cetak buat huruf lain tambah. Dunia hari ini banyak Quran orang tambah muka surat. Kuih jadi banyak, setengah tu kuih kurang, jadi sikit. Allah Ta'ala sebut Quran ni aku akan jaga sampai kiamat. Marilah sampai upuh pun, marilah tambah huruf pun, kurang pun, Quran tetap kekal. Mukjizat yang paling besar Nabi kita sampai hari kiamat. La raiba fih, tidak ada syak, tidak ada keraguan, kerana ini dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena yakin pada Quran. Sebab tu kita kena beriman pada Quran. Sebab tu kita kena ikut Quran. Quran nak selamat, kita kena ikut, barulah kita selamat sampai ke akhirat. Tuan-tuan beli motor kedah, beli kereta kedah, dia wipuk sebutir, betul tak? Dia beli buku. Kamu tak aja beli. Mungkin beli motor, mungkin beli kereta yang baru kedah, dia wipuk sebutir buku. Dalam buku ni dia tulis gia sini, minyak sini, brek sini, segenar sini, pelak sini, apa lagi? Dia tulis belakang. Tiba-tiba tempat buh minyak kita pergi buhai.
Lagu mana mutu kita? Lagu mana mutu kita? Lagu mana kereta kita mampu kerah? Orang pakai kereta 10 tahun tak bunuh lagi. Kita semula akak ini. Kenapa? Sebab tak ikut buku yang ditulis oleh Pomer. Tulis kata tu yang ada. Ni tempat berik. Ni tempat minyak. Kita pergi buku lain. Serupa juga kita di atas dunia ni. Nak selamat kena ikut Quran. Dalam Quran ayat sasa. Semaya lagu ni. Puasa lagu ni. Zakat lagu ni. Haram lagu ni. Halal lagu ni. Bila orang tu ikut Quran, dia akan selamat di dunia. Sapa ilal akhirah. Sapa hari akhirat. Kalau kita tak ikut Quran, macam kita tak ikut hukum tadilah. Orang dia 10 tahun pakai kereta motor tak punah. Kita sebulan punah dah sebab tak ikut peraturan. Hok tepat gear lagu ni, hok tepat sekenar lagu ni, hok tepat break lagu ni, hok tepat tu lagu ni. Akhirnya kereta kita jadi rosak. Sebab tu juga hidup atas dunia. Orang lain aman, orang lain selamat. Bapa kita tak selamat sebab kita tidak ikut peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Quran la raiba fihi Al-Quran. Tidak ada syak padanya, pada Al-Quran. Baik di segi kalimahnya, baik di segi hukumnya, baik di segi hurufnya, baik di segi barisnya. Tidak ada syak. Quran itu tuan kita kena beriman 100%. Tapi beriman bubuh lah binti orang duk kutip tu. Main beriman tengok binti tak bubuh. Bubuh binti lebih banyak. Nah, insya-Allah lama ni malam ni tak tahu mari dua nak mungkin melekat pun ada. Bubuh binti lebih banyak insya-Allah. Kutip dia kata. Kalau selagi tak ada, selagi tu aku tak berhenti. Bayar demo lagi mana? Baik, dengar molek tak belakang speaker kan tak dengar? Dengar deh. Dengar, alhamdulillah. Belakang ni dengar molek. Ya? Sini dengar. Dengar, mujur lah takut tuli ya. Allah Ta'ala sebut la raiba fi. Quran tidak ada syak, tidak ada keraguan. Ulama sebut Quran ni kalau kita syak satu huruf jadi kafir dah. Kalau kita kelitah dalam hati kita, Quran ni betul ke? Satu huruf saja kita syak, faqad kafar, jadi kufur pada Allah Ta'ala. Jangan main-main. Sebab tu Quran walaupun setengah ulama kata tak haram awak masuk dalam gambar, setengah kata boleh awak masuk, tapi mengikut sebahagian ulama walaupun tidak muktamad tak sahlah jadi haram sebab kita muliakan Quran tak boleh letak tempat cemar. Hatta setengah ulama kata bila kita ambil Quran ni, Quran contohnya kita letak benda lain atas ni tak boleh dah, walaupun kitab, walaupun buku lain. Sebab menghormati Quran. Sebab tu Quran kalau boleh kita tak tempat tinggi sekali rumah kita. Sebab kita ta'zimkan Quran, muliakan Quran. Siapa dia muliakan Al-Quran, faqad akramani, seumpama dia telah muliakan aku. Kenapa Quran ni kalam aku, kata Allah. Bila memuliakan kalam aku, seumpama kamu telah muliakan diri aku. Siapa dia muliakan Allah, maka tidak ada balasan yang lain melainkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hebatnya Quran, lebihnya Quran daripada benda lain atas dunia ni. Sebab itulah Allah Ta'ala beri mukjizat yang paling besar pada Nabi kita Muhammad SAW ialah Al-Quran. Ikut Quran selamat, tak ikut Quran tak selamat. Tu ya sipi dia. Baik. Yang kedua Allah Ta'ala sebut Quran ni apa dia? Pertama Tuhan sebut Dalikal kitab la raiba fihi. Itu yang pertama.
Yang kedua, Tuhan kata Quran ni hudan lil muttaqin. Berapa dia makna huda? Tujuan Quran yang kedua, Allah Ta'ala sebut huda, beri taufik, beri hidayah. Siapa dia? Lil muttaqin, khususiyah untuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran ni cuma beri hidayah. Sebab tu dalam ayat lain dia sebut Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan kami menurunkan Quran. Apa tujuan Allah turun Quran? Hudan linnas, memberi petunjuk bagi manusia. Sebab Quran ni bukan suruh berlaku, bukan suruh tanding. Hak tu betul juga, tanding berlaku, tapi bukan nombor satu, nombor dua. Nombor satu, tujuan Quran beri taufik, beri hidayah pada manusia. Orang yang selalu baca Quran, dia ada nur cahaya, ada hidayah daripada Allah. Orang yang tak baca Quran, tak ikut Quran, tak ingat ke Quran, tak selingat Quran, orang ni tak dapat hidayah, tak dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu bila baca khutbah jemaah, rukun yang wajib, salah satu daripada rukun wajib khutbah ialah baca salah satu daripada ayat Quran. Hak afdal baca ayat Quran ialah di hujung khutbah yang pertama. Sebab tu orang nak jadi tu imam, nak baca khutbah dia kena mengaji, jangan baca ikut dah. Ni jadi tu imam tak tahu berapa. Nak jadi tu imam tak tahu berapa satu. Kadang-kadang jadi tu imam semayang tahah betul-betul. Orang baca siratal ladzina an'amta, dia siratal ladzina baca. Jangan. Bila kita nak jadi pemimpin orang, tu imam sembahyang ni bukan main-main tuan-tuan. Semua makmum dia kena tangguh. Tiba-tiba kita nak tangguh makmum mana kita sendiri tak betul. Salah satu daripada rukun dua khutbah ialah baca salah satu ayat Quran dalam dua khutbah. Khutbah pertama pun tak apa, khutbah kedua pun tak apa. Adapun puji Allah, selawat ke Nabi, pesan ittaqullah, manusia itu tiga ni kena ada dalam dua-dua khutbah. Khutbah pertama, khutbah kedua. Kalau tak ada, batal khutbah. Sebab tu kena ngaji. Doa wajib dalam khutbah yang kedua. Siapa dia tak baca doa dalam khutbah kedua, batal semaya khutbah dia. Adapun dalam khutbah pertama tidak jadi syarat. Tu kena tahu tu rukun khutbah. Paling afdal baca ayat Quran hujung penutup khutbah yang pertama. Lagu mana? Qala Allah Ta'ala, contoh ni orang baca khutbah. Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Itu cara baca khutbah. Penutup khutbah pertama dengan ayat Quran ini disebut dalam kitab fiqh. Tapi berapa orang imam yang reti? Banyak orang jadi tu imam bodoh, tak tahu rukun khutbah, tapi nak jadi tu imam tak mengaji. Nah, jadi bodoh habis. Orang siap kata ngok bodoh. Ngok tu bodoh, kalau ngok bodoh. Jangan tukar. Sebab itulah tu imam dia kena mengaji lebih banyak, nak pimpin masyarakat. Hok berat lagi tu imam Wahabi pun ada.
tak tahu ngaji mana. Nak baca khutbah tak boleh sebut Sayyidina. Selawat ke Nabi, Allahumma salli ala Muhammad ya. Sayyidina tak boleh, bid'ah. Siapa dia ajar kamu? Pondok mana ajar gitu bodoh man? Ingat, orang Thailand jangan jadi Wahabi. Kena ngaji ahli sunnah wal jamaah. Pegang mazhab Imam Syafi'i. Sebab kita majoriti Syafi'i. Malaikat kita duduk negara Hanafi. Tak apa Hanafi pun. Orang Hanafi mazhab dia baca kunut sembahyang subuh tak sunat. Dia ada dalil dia. Syafi'i sunat. Jadi kita duduk Pak Syafi'i, kita ikut Syafi'i. Jangan buat ngaruk, ikut saya. Orang kampung lah peningnya. Orang kampung dah arak kita. Ustaz ni bagus ngaji Mesir eh. Oh, ngaji Mesir klik jadi koksi. Tu guru mau buat patuh masa mau ngaji. Orang ngaji Mesir klik jadi koksi. Orang ngaji Mekah klik nikah selalu. Orang ngaji Yaman klik aman selamat. Orang ngaji Madinah klik jadi punah ranah. Tutup gua mau buat patuh. Sebab tu aku ngaji Yaman pada. Dalam dunia ni kalau bak ngaji pun tak usah tipu akulah. Negara Arab lebih separuh dah aku pergi dalam dunia ni. Baik Jordan, baik Mesir, baik mana aku pergi belakang, tak usah tipu. Kalau bak ngaji agama. Aku tak ada tapekat ngaji, tak ada CJ. CJ aku 3 keping ya. Allah, Rasulullah diberi. Orang lain mengaji tapekat dia ABC, WSZ, B2, Bini, PhD. Tapi bodoh tak tahu apa. Sebab bukan pergi ngaji, pergi ambil CJ. Bila pergi ambil CJ tak ngaji, sebab tu Allah tak beri ilmu. Ini ingat molek. Betul niat awal kita mengaji ni kena betul niat. Ikhlas kerana Allah. Dalam satu hadis Nabi kata, siapa dia mengaji ilmu akhirat, dia niat nak cari dunia, haram bagi dia bawa surga Allah, apatah lagi masuk surga. Ingat baik-baik. Ilmu agama mengaji kerana Allah. Ngajar orang biar orang faham kerana Allah. Baru orang mari hidayah Allah. Tapi bila kita tidak ikhlas, orang pun tak saya mari dengar. Orang pun benci dengar. Sebab hati kita tidak ikhlas. Bila kita ikhlas, Allah buka hidayah. Orang mari, orang mari, orang mari. Sebab hidayah daripada Allah. Betul niat daripada awal. Ngaji kerana Allah. Mari dengar kerana Allah. Mengajar kerana Allah. Sembahyang kerana Allah. Baca Quran kerana Allah. Semua kita buat lillah kerana Allah. Baru dapat hidayah. Sebab itulah nombor 2 Allah Ta'ala kata tujuan Quran ialah hudan lil muttaqin. Beri petunjuk hidayah bagi orang bertakwa pada Allah. Orang takwa Tuhan tak layak. Hudan lil muslimin. Beri hidayah pada orang Islam. Ya? Hudan lil muttaqin. Beri hidayah orang takwa walaupun dia agama lain. Tengok rupukan kita, timbalan ketua polis negara, dia agama lain, tapi dia mari. InsyaAllah satu hari Allah Ta'ala beri hidayah ke dia, insyaAllah. Amin. Amin. Ini tujuan Quran, hidayah. Tujuan Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri supaya semua orang boleh terima. Sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang agama lain pun bila punya Nabi semua hormat. Di Madinah macam-macam Yahudi, Bani Qaunuqa, Bani Khuraizah, Bani macam-macam Bani. Tetapi semua kaum Yahudi itu boleh terima ajaran Nabi. Bila sebut nama Nabi semua terima. Sebab akhlak Nabi, cara perbuatan Nabi. Kerana Quran itu ialah memberi hidayah bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Satu hari sahabat tanya Siti Aisyah, "Ya Aisyah, kaifa akhlaqir Rasul?" Bagaimana akhlak Nabi? Lalu Siti Aisyah kata, "Kana khuluquhul Quran." Akhlak Nabi ini Quran. Gapo hak Quran ada, gapo hak Quran aja, gapo hak Quran ayat, itulah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kana khuluquhul Quran. Allahu akbar. Nabi makan ho Quran raya, Nabi minum ho Quran raya, Nabi berjalan ho Quran raya, Nabi tidur bangun ho Quran raya, Nabi raya hukum hakam, bak ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, semua ho Quran. Maka Siti Aisyah kata, kana khuluquhul Quran. Rasulullah diri dia sejak daripada hujung rambut sampai hujung kaki, daripada dia beranak sampai dia wafat, semua kehidupan Nabi itu serupa dengan Quran. Kana khuluquhul Quran. Allahumma salli alaih. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kena ikut Nabi, tak boleh ikut orang lain. Orang lain kalau tak ikut Nabi, tak betul. Dia mesti ikut cara Nabi baru betul. Semaya cara Nabi, cakap cara Nabi, pakaian cara Nabi, makan minum cara Nabi, tidur cara Nabi, masuk tanah cara Nabi. Semua perbuatan Allah terima bila ikut cara Nabi. Kalau tak ikut cara Nabi, Tuhan tak terima ibadah. Maka tujuan yang paling besar Quran yang kedua, Allah Ta'ala sebut hudan lil muttaqin, beri petunjuk, hidayah. Hidayah ni mana petunjuk? Mudah faham lagi, hidayah ni mana lampu suluh tunjuk kita. Contoh hamba we faham mudah dah. Kita naik kereta malam. Kalau tak ada lampu, boleh tak naik kereta? Tuan-tuan naik kereta malam, tak ada lampu, boleh naik ke tak? Boleh? Boleh naik, tapi masuk poket. Tapi kalau lampu molek, nak kereta buruk ya, tapi lampu molek, curah, selamat naik, nampak, oh ni tunggu, ni ada tiapi, oh ni orang, jadi selamat naik kereta. Tapi kalau kereta mahal sekalipun macam ni, tapi lampu molek, lampu bobo nampak ya, tak selamat juga. Maka lampu tu dipanggil huda. Lampu itulah dipanggil hidayah, petunjuk. Bila kita naik kereta, bila lampu kita cerah molek, kereta pun selamat naik, tak jatuh loket. Sebab nampak ni loket, ni tarik lembu, ni berapa. Tapi kalau tak ada lampu, gagak akhir tepus tiapi, mampu habis sok lami. Bini pun mati, tok laki pun mati. Bapa tepuh tiapi, bapa tepuh, kita tak ada lampu, tak ada hidayah. Jadi Quran ni tujuan nombor 2, hudan lil muttaqin, beri hidayah, petunjuk lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan lil muslimin, bukan orang Islam, orang yang bertakwa. Walaupun dia agama lain, kalau dia bertakwa kepada Allah, maka Quran akan beri hidayah kepada dia. Ni kita Islam tapi belum tentu lagi takwa kedah. Inilah tujuan Al-Quran yang paling besar. Kata ulama yang kedua Tuhan sebut ialah hudan lil muttaqin, beri hidayah. Ni dua benda ni Quran. Pertama, Quran tu sendiri tak ada syak keraguan. Yang kedua, Quran tu sendiri beri petunjuk, ajar, hidayah bagi seluruh manusia yang ada atas dunia. Sebab itulah Quran kalamullah tidak boleh dipaham dengan otak manusia. Maka Allah Ta'ala kirim Nabi untuk ajar kita manusia. Semua kaum-kaum atas dunia ni semua ada Nabi. Sejak Nabi Adam, wafat Nabi Adam, Allah ganti Nabi lain. Setiap zaman ada seorang Nabi. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi wafat, maka tidak ada la nabiyya ba'di, tidak akan ada Nabi selepas daripada aku. Sebab tu zaman kita ni tak ada Nabi dah, manusia ni ramai jadi rosak, ramai jadi sesat. Kerana ulama sendiri jadi rosak akhir zaman. Tok guru sama tok guru balah, bapa pondok balah sama bapa pondok. Dia nampak pondok orang tu ramai anak murid 200 orang, pondok dia ada 10 orang. Dia kata bapa dia tu ramai, padahal pondok aku comel lagi. Pondok aku kitab besar tu mengajar, kitab tu tak cetung. Dia tiki sama tu guru. Dia tu guru pondok, dia tak deki dengan pemilik kereta.
kedai dia tu. Baik sumpah aku juga apa kedai dia ramah, aku tak ramah. Sumpah orang buka kedai makan Tom Yam. Nah, Thailand ni soho lah Tom Yam. Sampai ke Malaysia Tom Yam tu mari pada Thailand lah. Tom Yam Kung, Tom Yam Udai. Tom Yam Kai, Tom Yam Ayah. Ingat aku tak pandai kalau sini. Tom Yam Pla, Tom Yam ikan. Macam-macam ada belakang lah ni. Ikan 3 rasa, ikan tiba ikan, akhir mampu dengan ikan. Simpul makan ni Thailand ada belakang. Nak makan berapa ada? Nak. Sebab tu lah orang buka kedai makan, dia deki sama kedai makan. Kedai makan tu laku, kedai dedak. Dia pun mula atas sehir, atas gitu, atas gini. Bapa dia laku, aku tak laku. Ni deki ni lah sifat yang merosakkan amal ibadat kita. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sifat deki ni akan memakankan segala kebaikan yang kita buat supaya api kita buh daun kering hangus habis. Ulama hadis kata masuk dalam kalimah al-hasadu tu semua sifat mazmumah. Ar-riya, al-ujub, at-takabbur, al-hubbud dunia, semua masuk dalam kalimah. Maka sebab itulah tuan-tuan, kita kena baiki hati kita. Jangan ada sifat hasad deki. Barulah Quran itu huda, memberi hidayah pada kita. Kalau selagi kita ada sifat riya, ujub, takabbur, hasad, deki, khianat, selagi itulah bacalah Quran 40 juta kali sehari pun tetap tidak boleh beri hidayah kerana hati kita kotor dalam. Hati kita ada zulmah, kegelapan. Sebab tu bila kita nak minum teh, dah, tuan-tuan nak minum teh, apa pun napih. Cuba perhati orang buat kedai teh, semua ada napih. Kamu tak ada, kamu tak ada tengok. Orang buat kedai teh, dia pun napih, betul tak? Kalau tak pun napih boleh ke tak? Ambil gelas, tuai gitu, boleh? Boleh, tak ada masalah. Tapi tak apalah, aku nak minum air dia mentah. Orang buat kedai teh semua ada napih. Kalau tak pun napih pakai cuah gitu, teh juga, tapi minus teguk batuk. Kakak. Berapa batuk? Cuba ya. Sebab ada habuk dalam. Habuk tu lah riak wujud takabburnya. Sebab tu bila kita buat teh, kita tapih. Tujuan tapih apa? Supaya air yang masuk ke gelas ni cuci. Tak ada habuk. Bila tak ada habuk, teguk pun sedap. Tengok ni Bismillah. Iya je nanti yo. Iya je nanti yo. Kalau ada habuk, tak, acikok tak ada air, aku tak minum lagi. Jadi habuk itulah penyakit riya, ujub, takabbur. Allahu Akbar. Tujuan orang buat teh, bubuh napih, tak sedia ada habuk. Maka napih itulah dia panggil sifat mahmudah yang paling besar, iaitu ikhlas. Ikhlaslah penapih. Jadi bila kita tapih hati kita ni, tak ada hasad, tak ada deki, tak ada khianat, maka Quran tu huda, baru beri petunjuk pada kita. Tapi kalau kita ada hasad, ada deki, ada khianat, ada hubbud dunia, ada syirik, maka Quran itu tidak akan boleh huda bagi kita. Bahkan zulmah, menambahkan kegelapan. Kau sari, kau gelap, kau sari, kau cemak. Sebab tu bila orang buat teh tadi, teh ni bila banyak ambuk, orang curah. Dia legat. Dia ambil teh tu legat. Kamu tak ada tengok buat teh kedai. Ya, bila buat teh banyak kali, ambuk banyak. Dia pun lepas dia tu siapa? Cemak. Supaya tak nyok. Kamu tak kenal nyok. Nah, orang perahnya, apa orang makan ke tak? Dah, orang tahu serati makan. Sebab tu serati dia dah terbang. Makan apanya? Supaya budak wera
daun ketung, makan pe kuda. Makan pe kuda tak apa lagi sekat nampak ya pasal kuda Ibrahim nampak. Sikit lagi pe sekali makan terudak terupung. Inilah yang berlaku di akhir zaman. Jadi kita kena tapih hati kita ni tuan-tuan. Barulah hudal lil muttaqin. Quran itu beri petunjuk, hidayah, taufik lil muttaqin, pada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, habis dua. Tuhan kata zalikal kitab. Quran ini tujuan dia dua perkara. Pertama, la raiba fih. Mungkin yakin bahawa Quran ini tidak ada syak keraguan. Yang kedua, hudal lil muttaqin. Mungkin yakinlah Quran ini beri taufik hidayah bagi seluruh orang takwa. Siapa orang takwa tu? Allah Ta'ala hurah 5 perkara. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang takwa, orang yang bersifat 5 sifat dalam ayat ni sebut. Yang pertama dia kata apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang takwa ialah orang beriman pada benda ghaib. Benda hak tak nampak tengok. Atas dunia ni kita kena yakin ada dua. Pertama, ada benda hak nampak tengok. Yang kedua, ada tapi tak nampak tengok. Contoh paling mudah. Benda ada hak nampak tengok. Gambar Amor duk contoh malam ni. Nampak ada? Nampak. Kalau tak nampak cek buta. Mudah yang Amor beri contoh. Yang kedua, benda ada tapi tak nampak tengok. Contoh paling mudah, piti dah pakai Amor, nampak ke tak? Tak nampak, tapi atau ada piti. Tapi tak nampak, padahal benda ada. Tu kena ingat. Atas dunia ni ada dua. Ada benda tapi kau nampak, dan ada benda tapi tak nampak. Allah ada ke tak? Allah ada? Ada. Nampak ke tak? Tak nampak. Mereka ada ke tak? Ada. Nampak ke tak? Ada. Syaitan pun ada. Nampak ke tak? Tak. Nak nampak mana muka dia? Kita sendiri syaitan dah. Kita ni syaitan lah kalau tak saya mari ngaji. Tak saya mari dengar agama. Tapi kalau pak gocah dia nak pergi. Syaitan lah tu. Tapi malam ni pelik ni. Pak gocah tak ada ni setara ni semua. Kalau pak gocah mari lagu ni, untung kan basah-basah. Ini menandakan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Puluhan ribu mari, mungkin ratus ribu luar tak boleh masuk ni. Ramai lagi luar ni. Sebab tu abang ayat kena ayuk betul ni, kena jaga spekal luar. Kalau tidak akan lari kelik, marah kena ayuk pula. Tapi alhamdulillah, spekal ni duduk dekat tengok dengar amal lalu adik. Dengar duduk dekat. Masya Allah sungguh. Jadi kalau duduk dekat dengar, musim ni tak dengar Aceh tu, tengokmu tu 40 hari tak korek. Jadi sifat orang yang takwa yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman pada benda ghaib, benda tak nampak tengok. Surga tak nampak tengok. Neraka tak nampak tengok. Dosa tak nampak tengok. Pahala tak nampak tengok, tapi kena beriman, kena yakin. Itulah sifat orang takwa. Disebut dalam ayat lain, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Sesungguhnya di sisi Allah lah kunci-kunci benda gaib, dan tidak ada orang tahu illa hu, melainkan dia. Tiap-tiap hari kita hidup ni tuan-tuan, semut jalan kita tahu tak berapa ekor jalan sehari? Tak tahu, Allah tahu. Tiap-tiap hari kita hidup ada daun hok-gugur daripada pokok, daun jatuh tanah, betul tak? Tahu ke tak berapa lah daun luruh sehari? Tahu? Tak tahu, Allah tahu.
Tapi berapa orang? Tak ada orang tahu. Allah tahu. Tiap-tiap hari dalam dunia ada orang mati. Tapi berapa orang mati? Tak ada orang tahu. Semua Allah. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Di sisi Allah tu kunci. Benda rahsia. Benda tak nampak tengok. Tak ada orang tahu illa hu, melainkan dia. Jadi dia pun teruskan lagi kutip di rumah. Tak habis lagi ni. Kutip lagi. Luar-luar nak kena pergi kutip. Nah? Kutip-kutip wirata. Dah, nyanyi orang luar pecah tak dia kena EBT. Pergi kutip-kutip pan luar tu. Kalau boleh pergi sampai tembok nak orang duk jual, minta wih banyak sikit. Jangan duk jual saja ke dekuk hangit. Nak, ni bakar jagung sampai hangit. Dekuk pun hangit. Sama seri dengan jagung. Jadi kalau dia tak boleh ambil jagung, dia orang sini aku nak makan. Kutip di rumah. Jangan berhenti. Kutip lagi insya-Allah. Tak saya banyak, boleh 500,000 tak pada malam ni insya-Allah. Nah. Rezeki tuan-tuan, Allahu Akbar. Jadi kita ni tuan-tuan, kalau nak jadi orang yang bertakwa, pertama sekali kita kena berimeh pada benda baik. Antara benda baik ialah rezeki. Tak ada orang tahu. Rezeki ni tak ada orang tahu. Sebab tu dalam mukadimah mengajar tadi yang mau baca doa. Doa ni Nabi baca ketika sembahyang sunat duha. Lepas sembahyang duha Nabi baca doa ni. Sembahyang sunat duha paling kurang 2 rakaat. Paling banyak khilaf di antara Imam Ibnu Hajar dengan Ramli. Setengah kata paling banyak sembahyang sunat duha 8 rakaat. Setengah kata 12. Itu khilaf di antara Ibnu Hajar dengan Ramli dalam kitab fiqh. Paling sikit 2. Paling sikit langsung pakai malah tak main langsung. Nabi kita sembahyang sunat duha paling kurang 4 rakaat tiap-tiap hari. Waktu sembahyang sunat duha paling afdal pukul 10, pukul 11. Matahari naik tinggi dah. Tu waktu afdal sembahyang sunat duha. Daripada pagi pukul 8 ni kurang lagi afdal. Afdalnya pukul 10.30, 11. Tu afdal sembahyang sunat duha. 2 rakaat ya. Di rumah ke di masjid tak ada. Nabi kita bila sembahyang sunat duha, lepas sembahyang antara doa Nabi baca ialah hak baca dalam mukadimah tadi. Allahumma in kana rizquna bis sama'i fa anzilhu. Wahai Tuhan, rezeki hudud langit minta turun mari. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Rezeki dalam bumi waktu tubik mari. Wa in kana ba'idan fa qarribhu. Rezeki dah jauh minta dekat mari. Wa in kana qalilan fa kasirhu. Rezeki hak sikit banyak wi kat aku Tuhan. Nabi ayat. Wa in kana haraman fatahhirhu. Sekiranya rezeki hang nak wi kat aku ni daripada benda haram, cemar, minta mu bersih, cuci dulu sebelum masuk wi makan minum pada aku. Ni doa Nabi baca. Doa sembahyang sunat duha. Kalau tak baca cek mu sembahyang duha pun dak. Doa sembahyang sunat duha. Balik pagi. Balik pagi ni ada 2 sembahyang, sunat isyraq, sunat duha. Dia khilaf ulama, setengah kata tak ada isyraq, duha ya. Dia setengah ulama kata duha tu isyraq duha. Atau sepalah lah. Kita ambil qaul yang kata 2. Isyraq duha. Isyraq lebih kurang lepas subuh lebih kurang dalam 1 jam 15 minit. Makna kalau subuh pukul 5, ni suku tu isyraq dah. Dia kurang gitu. Dan waktu isyraq ni pendek. Mula-mula matahari terbit sampai naik matahari segala waktu duha. Kurang lebihnya 40 minit yang masuk. Tu isyraq. Lepas pada tu duha. Ini qaul yang kita ambil daripada 2 pendapat yang mengatakan sunat duha tu lain, sunat isyraq lain. Sebagaimana disebut dalam kitab-kitab fiqh. Dia ada ulama kata sembahyang duha isyraq waktu lah. Sebab tu dalam kitab fiqh kata kalau kita sembahyang niat 2 tu sah. Sahaja aku sembahyang sunat duha dan isyraq 2 rakaat kerana Allah. Niat gitu sah kata ulama fiqh. Sebab ulama fiqh ada mengatakan duha dengan isyraq ni waktu ya tula. Setengah kata lain. Maka kapur niat 2 tu sah. Subuh orang mandi wajib, niat orang mandi jemaah sah. Contohnya hari ni hari jemaah ni. Tuan-tuan nak mari sembahyang jemaah, sunat mandi jemaah.
Tiba-tiba mandi wajib jap lagi. Sebab belum hari Jumaat tu gomo dulu bini pukul 11. Oh, bagus. Lepas siap gomo bini tu tidur. Bangun-bangun orang nak bel. Jadi nak mandi wajib. Jadi niat dua. Sahaja aku mandi wajib, ngakak adab sah dan mandi sunat jemaah kerana Allah. Niat dua tu sah kata ulama fiqh. Putunya agama ni. Nampak? Allahu Akbar. Sumpah kat puasa. Puasa ni dia niat kat puasa qada. Sahaja aku puasa qada dan puasa sunat Syawal kerana Allah. Sah kata ulama fiqh. Tapi syarat sah apa? Kena niat wajib dulu. Setengah ulama kata. Makna kalau niat gini tak sah setengah kata. Sahaja aku mandi sunat jemaah dan mandi wajib. Tak sah. Sebab sunat dulu baru mandi wajib. Setengah kata begitu. Tu ingat molek. Tapi jumhur ulama sah niat dua-dua. Mandi wajib dan juga niat mandi jemaah. Puasa qada dan niat puasa sunat. Ni dan sebagainya. Gitu. Faham ke tu? Kau cai, faham ke? Oh, okey. Kau tak faham? Tak faham ke? Gong. Ngo lah. Tak faham ke? Gong lah. Tak. Bodoh nah. Nah, Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan Allah bagi kita semua ada ni jadi cerdik insya-Allah. Amin. Amin. Sia kata kain, cerdik kain. Kalau ki makan. Kalau ki kau tu mudah bukan air pula. Allahu Akbar. Ni sifat orang takwa ni 5 dalam surah ni sebut. Mula-mula. Satunya ialah allazina yu'minuna bil ghaib. Orang takwa ialah orang yang yakin pada benda hak tak nampak tengok. Allah ada tak nampak tengok. Malaikat ada tak nampak tengok. Syaitan ada tak nampak tengok. Hak tu benda hak tak nampak tengok, hak zahir, hak payah, hak mau contoh mudah tadi. Pitih dia poket ambo ada, tapi tua-tua tak nampak tengok dah. Padahal benar ada. Sebab tu ada satu cerita disebut oleh Al-Imam Sayyid Hawa dalam kitab dia Allahu Jalla Jalaluh. Kalau orang ngaji Mesir di Azhar baik, di antara pengajian kitab di Mesir ialah mengaji kitab Sayyid Hawa. Dalam kitab Sayyid Hawa, banyak budak-budak kita duk ngaji di Mesir, di Yaman, di Jordan ialah Tazkiyatul Anfus. Nama kitab ini dikarang oleh Al-Imam Sayyid Hawa. Masa mau pergi Jordan baru ni mau pergi ziarah anak dia. Anak Sayyid Hawa. Hok karang kitab ni hidup lagi anak dia. Alim hadis. Ketika mau pergi Jordan, mau pergi ziarah dalam rumah dia, dalam bilik dia. Tak ada orang boleh masuk. Mau pergi ziarah, temu dengan dia. Kecek dengan dia. Tentang kitab yang dikarang oleh ayah dia Al-Imam Sayyid Hawa. Kitab yang paling masyhur ayah dia karang ialah Al-Asas fit Tafsir. Ada 11 jilid kitab tu. Di antara kitab yang dikarang oleh Al-Imam Sayyid Hawa ialah Tazkiyatul Anfus. Dan banyak lagi, antaranya Allahu Jalla Jalaluh. Semua kitab tu ada belakang rumah hamba. Dalam kitab Allahu Jalla Jalaluh yang dikarang oleh Imam Sayyid Hawa, dia bawa satu cerita seorang budak ngaji ilmu tauhid dengan seorang guru yang tua. Seorang guru ni mengajar tulis di papan hitam. Yuk mari cerita dalam kitab Allahu Jalla Jalaluh Imam Sayyid Hawa. Tu guru mengajar itu tulis papan hitam. Dia kata semua benda ada ni mesti nampak. Dia tak kutu sebab dia Mu'tazilah. Benda ada mesti nampak. Kalau tak nampak tak ada. Dia tak kutu. Dia Mu'tazilah. Seorang budak ni cerdik ahli sunnah. Bila dia ngajar, dia kata tiap-tiap benda ada, nampak, mesti nampak. Budak ni pun terlintas dari hati dia. Aku nak tanya tu guru ni. Budak ni ada pitih dalam. Dia poket dia ni, dia buat sepa baju hamba ni, poket dia dalam. Ni. Banyaklah ni orang buat baju poket dia luar, tunggil luar. Nampak dalam 500 kok dia poket. Nampak pasal poket dia luar. Kalau poket dia dalam tak nampak pitih. Jadi budak ni dia ada pitih dalam ni. Dalam poket dia ada pitih.
Tok guru hok ngajar ni Mu'tazilah. Dia raya tiap-tiap benda ada mesti nampak. Kalau tak nampak tak ada. Bila siap ngajar budak tu akak tangan. Hok ngajar apa berita ni? Tanya. Ada ke apa akak tangan? Budak tu jawab, amat nak tanya soalan. Tok guru kata tadi, tiap-tiap benda ada, nampak tengok. Kalau tak nampak tak ada. Baik. Amat nak tanya tok guru, dalam poket amat ni ada piti ke tak? Ni, dalam poket amat. Ada piti ke tak? Jawab di tok guru tu, aku tak tahu. Tak tahu. Baik, aku nak ayat kamu. Piti aku ada sekarang ni. Mu nampak ke tak tengok piti aku? Dia kata tak nampak. Lepas tu mu kata tadi, tiap-tiap benda hang nampak yang ada, hang tak nampak tak ada. Lepas tu sekarang ni piti ada dalam poket aku, mu tak nampak. Bapa yang mu kata tak ada, bapa yang mu kata nampak. Akhirnya menemu tok guru tu. Sapu bapa itu panggil budak tu main mengajar. Ni cerita disebut oleh Al-Imam Musa'i Hawa dalam kitab Allahu Jalla Jalaluh. Tajuk kitab nama Allahu Jalla Jalaluh. Akhir budak tu mari depan mengajar. Dengan sebab budak ni lah tok guru Mu'tazilah tu diberi taufik hidayah oleh Allah masuk ahli sunnah wal jamaah. Allahu Akbar. Tengok. Sebab tu kita kena yakin orang takwa ni alladzina yu'minuna bil ghaib. Yakin dengan benda hok tak nampak tengok. Karena benda hok tak nampak ni mesti ada walaupun kita tak nampak. Allah ada tapi tak nampak tengok. Itu dia. Baik, habis. Itu yang pertama. Tengok je dulu sebentar. Awak lagi.